Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to DPP Studios bersama saya Mirul Aiman. Dan saya Tun Teja. Hari ni analisis DPP live dari Stadium Bandaraya. Ya, kita buat lain daripada yang lain sikit lah. Live di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, game bulan puasa. Liga Betul. Super Penang menentang Negeri Sembilan. Bismillah. Sekarang ni kita sembang daripada awal dulu. Line up. Alright. Line up Penang sama macam lawan Sarawak. Betul. Kecuali Along digantikan dengan Fairuz Fairuz Zakaria. Zakaria. Sebab Along yellow card. Ya, betul. Jadi dengan line up tu sebenarnya tu saya expect yang Penang come out dengan formation yang sama macam lawan Sarawak. Betul. Sama ada 4-1-4-1 ataupun 4-5-1. Alright. Player set yang sama. Yes, betul. Kita tukar seorang saja. Aha. So daripada line up dengan formation tu, macam mana gameplay first half. Kita view kita ni dari tepi padang. Macam Okay, mana dari tu? tepi padang saya rasa untuk 20 minit yang pertama tak ada game sangat. Betul. Dan memang terpaksa mencari crossing. Dan crossing tu pun tak sampai-sampai tak kunjung tiba. Ada gerakan bahaya. Macam Casagrande pun ada 2-3 tandukan. Tapi untuk bagi pendapat saya lah, dah masuk ni kali game yang keempat, masih lagi tak cukup. Masih lagi Passing banyak. kita pun banyak tak sampai. Passing banyak tak sampai. Ya. Hendrik passing tak sampai. Bro. Dan sebenarnya saya nampak Adik, nampak Faizat. Memang lawan Sarawak pun dia pemain. Lawan ni pun Negeri Sembilan pun dia pemain. Yes. Tapi nampak macam Adib dengan Faizat nak prove something tau. Bila Hendrik Hilal dapat bola, mereka cuba untuk buat larian daripada tepi untuk minta bola through ball. Yes, betul. Tapi yang menjadi masalahnya, kita still lagi duk main cara lock. Betul. Ya, betul. Memang gerakan pun memang mengharap daripada Hilal mencari kadang-kadang Adik, kadang-kadang Faizat. Tapi tak boleh. Sampai ke final third je, hilang bola. Tak sampai. Tak sampai. Dan setakat first half 45 minit yang pertama, Ya. saya rasa dua orang player saja yang menonjol setakat ni. Hilal dan juga Vito. Hilal dan Vito. Betul? Hilal boleh create game, Boleh create game, nampak boleh hold sangat bola. tenang, Yes. boleh hold ball. Even 2-3 orang player Negeri Sembilan dia boleh dribble. Yep. Dan Vito nampak dia organize. Kalau Dia Vito organize tak lah. ada, tinggal Mampu, Latif oi. seorang center back. Mampu. Mampu. Kita sembang penalti. Okey, penalti. Penalti. Saya rasa dalam minit ke 32, 33. Penalti atau tak tu? Itulah tadi bila tengok replay balik dekat YouTube, macam ada tarikan lah. So, bila dari point of view pengadil kan, pengadil mungkin nampak benda tu satu kesalahan. Yes. Dan jadi dalam kotak penalti. Sebab benda tu, kalau ada touch memang dikira penalti. Yes, betul. Lagi-lagi situasi Negeri Sembilan tengah chances tu. Kan daripada set piece. Betul? So, wajar penalti minit ke 32 dan disempurnakan oleh Zakwan Adaha. Ya, betul. Syak. Syak Lepas tu selang 4 ke 5 minit Penang pula dapat penalti. Ini lah Situasi yang hampir sama. Ya, betul. Dan Cuma disempurnakan kali ini punya penalti ni nak kita salah ke tak salah tu tak nampak. Tak nampak. Dan Hilal skor. Hilal skor. Hilal dah berjaya mencetak nama. Buka akaun lah. Buka akaun. Penalti pun penalti lah. Shihan pun lain macam. Kita Ui. Negeri Sembilan mana ni? Itulah. Kita nak usihan tu. Tapi sebab dia tak mahu kan, tak apalah. Tak apa, kita Tapi dah ada dia betul. 2-3 save lah. 2-3 save ada buat. Double save. Double save. Kasar 2 kali chances Betul yang lah, clear pasal. boleh gol. Shihan dapat save. Mhm. So tu rumusan kita untuk first half. Dan nampak sekarang ni Negeri Sembilan punya corak serangan lagi bahaya daripada Penang sebenarnya. Betul. Dan Penang punya gameplay nampak macam Sama. dan player Negeri Sembilan dah boleh baca dah. Yes. Mereka dah boleh expect dah kat mana Penang akan pass lepas ni. Bila Penang akan crossing. Betul. Sebab tak nampak lah Penang nak come out dengan something yang different untuk game ni. Kita tunggulah 45 minit yang second half ni. Nak Okey. hantam sekarang pun cawai sangat. So kita tunggu untuk rumusan second half nanti. Alright. Seperti yang dijanjikan, saya akan ulas dan cerita balik tentang apa yang berlaku dalam tempoh 45 minit kedua untuk perlawanan Liga Super Penang menentang Negeri Sembilan di Stadium Bandaraya. Ni bukan baru habis game. Ni dah keesokan harinya dan saya akan sambung ulas balik sebab atas faktor-faktor teknikal untuk kita buat ulasan live daripada stadium. Tapi tak apa, saya akan teruskan ulasan dengan situasi sekarang ni. Okey, 45 minit kedua. Penang cuba untuk menambah asakan tapi sama juga macam first half tak berjaya. Banyak serangan-serangan berjaya dipatahkan, berjaya dibaca oleh pihak lawan. Nampak defend Negeri Sembilan agak tenang. Hairil Gulon, Kier Jones, Kuzaimi, kita punya player baru untuk national team, memang nampak well organised untuk mengekang dan juga marking player-player Penang ni. Penang pun ada beberapa chances sebenarnya, especially open goal satu daripada Saravanan. Through ball yang memang sangat-sangat cantik daripada Hilal. Hilal ni saya nampak memang dia banyak improve lah. Dalam 3 minggu rehat ni
nampak Hilal banyak improve. Dan semalam untuk game lawan Negeri Sembilan, nampak Hilal lebih efektif berbanding dengan Endrick. Endrick ni sebenarnya saya tak tahu, nampak prestasi Endrick ni agak drop semenjak 2 menjak ni, bermula musim untuk 2022 ni. Passing tak sampai, nak fancy, nak buat skill tak lepas. Vision Endrick pun nampak macam tak tahu nak kata sama ada belum ada persefahaman dengan teammate ke macam mana ke. Kalau nak kata tak ada persefahaman pun tak boleh juga, sebab kita tengok balik rekod lampau, Penang antara tim yang paling cepat turun training, antara tim yang paling awal buat persiapan, turun training, pre-season dan sebagainya. Jadi tak boleh jadikan persefahaman tu sebagai satu alasan untuk kita main dengan aksi yang long lie. Saya gunakan perkataan long lie ni. Passing memang poor from Endrick last night. So dia kena improvekan benda ni. Nampak prestasi Endrick memang menurun. Lepas tu memang kontra apa yang Endrick tunjukkan dan juga apa yang Hilal tunjukkan. Dan Vito saya boleh respect. Memang dia main macam Penang ni negeri dia sendiri. Sebab ada setengah import, dia sebagai status import player, dia akan main sekadar main bola ni kerja dia. Tapi saya nampak Vito ni memang dia ada passion dengan Penang. So well done Vito, double thumbs up for you. Kemudian gameplay Penang, saya nak rumuskan, kita tak ada pembaharuan yang kita buat dalam pasukan. Apa yang kita tunjukkan musim lepas, itulah yang kita tunjukkan musim ni. Tapi beza dia, minta maaf, saya bukan nak take it personal, tapi berdasarkan game yang saya sendiri tengok malam semalam, beza dia kualiti player dan juga kualiti hantaran tak sama macam musim lepas. Jadi tu yang membuatkan serangan kita agak terbantut. Memang kita boleh organize daripada bawah, back four kita naik ke tengah, ke middle third kan, untuk naik ke final third. Tapi end up kita tak boleh. Contoh kiri dan kanan, Adib sebelum second half ditukar pada Saravanan, nampak passing pun masih lagi tak sampai. Jadi Kasar sampai turun ke tengah untuk cari bola. Sebab bila main target man, Kasar tak dapat bola. So nampak macam Kasar ni tak function, tak ada dalam padang. Sedangkan dia tengah tunggu bola, dah main target man kan. Dan Faizat, ni saya nak sentuh sikit. Faizat crossing sekadar nak melepaskan bola, memang tak sampai kat kawan. Dan sebenarnya ada satu isu yang berlaku dalam kalangan penyokong dan juga player di tepi padang ni. Minta maaf sangat-sangat sebab benda ni perlu ditegur. Sebagai player profesional, tak wajar. Kita perlu jaga attitude kita. Saya tak mau fans luar nampak Penang ni sebagai tim yang gangster, kira nak bergaduh. Dah dengan isu-isu sebelum ni, lepas tu ada lagi beberapa isu susulan melibatkan attitude para pemain. Jadi dengan apa yang berlaku semalam, sampaikan ada fans yang dimarah balik oleh setengah player ni. Ada player yang tunjuk buka baju nak suruh fans masuk padang main bola ganti tempat dia. Jadi saya rasa attitude macam tu sangat-sangat tak wajar untuk kita tunjukkan sebagai player profesional. Kalau fans ada peluang, dah lama dah mereka pakai jersey Penang main bola dapat gaji beribu. Sebab fans tak ada peluang, fans sokong tim kesayangan. Jadi kalau player buat macam tu tak wajar. Memang player pun manusia, tapi kena ingat, fans habis duit untuk turun ke stadium bukan sahaja duit tiket. Banyak lagi kos yang perlu fans bayar untuk sampai ke stadium tengok pasukan kesayangan main. Dan walaupun harga tiket turun, sebagai penyokong, ada yang merasakan bahawa dengan cara Penang bermain, dengan kualiti permainan yang macam tu, ada penyokong yang mungkin merasakan bahawa lebih elok tengok dekat YouTube daripada turun ke stadium. Dengan attitude pemain, jadi player profesional sebenarnya perlu mengawal emosi dengan lebih betul lah. Lagi-lagi dengan pasukan sendiri, dengan fans sendiri. Sebab kalau fans ni semua tak turun ke stadium untuk sokong pasukan, dari mana tim nak dapat income daripada penyokong? Jadi benda tu kita kena take note juga sebagai player yang bermain untuk pasukan Negeri sendiri ni. Okay. Lepas tu di segi Negeri Sembilan pula. Negeri Sembilan start minit ke 70, memang Negeri Sembilan control game. Dan Penang macam biasa, pattern Penang dah 4 game, dah 4 match dalam Liga. Start minit 65, minit 70, memang Penang akan slow down kan game dan akan biarkan pihak lawan pula control game untuk attack. Penang hanya akan memain defend dan Thomas akan masukkan Arash untuk menggantikan Hilal.
So saya nampak ni antara pattern yang digunakan oleh Coach Thomas Tuchel dalam beberapa game semenjak 2 menjak ni. Jadi benda ni sangat-sangat, nak kata tak wajar pun tak juga, and boleh juga kata tak wajar sebenarnya. Kita perlukan gol. Kita tak mau orang label team kita ni nama Seri Penang. Cukup lah ada Seri Pahang kan. Seri Penang kita tak mau. Dah kita terdesak ni, kita nak menang. Memang kita dapat 3 mata kan. Kita berharap untuk dapat 3 mata. Sekarang ni kita dah ada 3 mata dah pun. Tapi hasil selepas 4 perlawanan, bukan satu game dapat 3 mata, 4 game dapat 3 mata. Jadi kita macam kena desak player untuk all out. Bukan minit 70 dah biar tim lawan untuk control game, kita pula kena main defense. Sebab main dekat home ground kita, kalau kita buat macam tu memang satu kerugian kepada pasukan kita sendiri. Dan Negeri Sembilan punya penjaga gol Shihan, saya memang boleh puji dia punya aksi. Katul pun sama, memang ada save yang berbahaya yang Katul lakukan. Nampak sekarang ni Katul agak konsisten dia punya prestasi. Dan apa yang saya boleh harapkan untuk next game menentang Kedah hari Ahad, dalam masa seminggu ni, kalau Coach Thomas Tuchel tak buat something dan dia kekalkan player macam ni, cara permainan macam ni, saya cuma boleh cakap ni secara realistik kita tengok berdasarkan data-data yang Penang dah pun main sebelum ni. Kita tengok previous punya statistik dan juga data. Kalau seri tu satu bonus lawan Kedah ni, kita kena akui Kedah antara pasukan yang solid season ni, beraksi di AFC. So dengan gaya permainan kita, dengan para pemain yang tunjukkan prestasi macam semalam, saya rasa lawan Kedah ni kita berharap seri pun dah bonus lah. Kita tak boleh nak berharap 3 mata. Berkemungkinan kita akan main tactical macam lawan JDT. Ini saya kena akui sendirilah sebagai penyokong. Kita tak boleh nak berharap menang. Tapi kita kena tengok secara rasional dan realistiknya kepada pasukan kita. Jadi saya target lawan Kedah ni mungkin seri 1-1 ataupun 0-0. Itu ramalan saya menentang Kedah. Man of the match untuk Penang game malam tadi. Man of the match saya boleh pilih 2 orang untuk game ni. Yang pertama Hilal. Memang nampak dia dah berjaya adapt sikit demi sikit dalam situasi bola sepak Malaysia ni. Nampak dia boleh create game, dia boleh control teammate yang lain dan boleh open game dan sebagainya. Yang kedua saya pilih Vito. Macam saya cakap tadi lah, Vito main macam Penang ni negeri dia sendiri. Kalau Vito tak ada, memang defense kita akan jadi kucak-kacir dan tak organize dengan betul. So tu 2 orang man of the match. Saya pilih man of the match untuk game lawan Negeri Sembilan ni 2 orang. Alright, tu kata saya dan juga pendapat Tun Teja masa first half tadi. Apa pula kata anda sebagai penyokong dan juga penonton di PT Studios? Boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng untuk notification. Sekian dulu daripada saya, Mirul Aiman. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye bye.